Akan teruskan dengan perkembangan dari Sabah. Kita langsung ke studio berita ATM Kota Kinabalu. Silakan Rita. Tiada isu besar. Terima kasih Dililadi Angkasa Puri, salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Tiada isu besar mengenai projek pembinaan jambatan kedua yang menghubungkan Pekan Sukau dan Mukim Litang. Demikian dinyatakan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Masudi Manjun. Ketika ditemui media di Kota Kinabalu, Datuk Masudi menjelaskan, Kabinet Negeri yakin perkara berkenaan boleh mencapai situasi menang-menang untuk semua pihak. The Cabinet say there can be a win-win situation. I don't think it's a big issue. Of course, if people make it a big issue, then there's nothing I can do. But I think, to me, personally, I think we should look at the future, not just our needs now, but the needs of the future. Sebelum ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Sukau, Datuk Sadi Abdul Rahman menyerahkan memorandum kepada Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah bagi menunjukkan sokongan penduduk Sukau terhadap pembinaan jambatan kedua itu. Projek itu mendapat bantahan dari Jabatan Hidupan Liar dan beberapa badan bukan kerajaan, NGO, serta pengusaha pusat peranginan di lembah Sungai Kinabatangan kerana ia terletak di kawasan Sanktuari Hidupan Liar. Namun jelas Datuk Sadi, kerajaan tidak menerima cadangan itu, sebaliknya meminta pilihan lain supaya jambatan tersebut dibina di kawasan luar Sukau. Sebelum ini, projek berkenaan telah mendapat kelulusan peruntukan dalam Rancangan Malaysia ke-11. Jabatan Sukarelawan Malaysia Rela khususnya di Zon Selamat Timur Sabah S-Zone sentiasa komited bekerjasama dengan Polis Diraja Malaysia PDRM Kontingen Sabah dalam usaha menjamin keselamatan di negeri ini. Menurut Ketua Pengarah Rela Datuk Kamariah Muhammad Nuah, pihaknya suri mengadakan perbincangan dari semasa ke semasa bagi memantapkan lagi kerjasama kedua-dua pihak bagi memastikan tahap keselamatan di Sabah terus terjamin. Jelasnya semua anggota Rela di kawasan S-Zone telah diarah menjaga kawasan kampung masing-masing dan melapor segala sebarang kejadian luar biasa kepada pihak polis untuk tindakan yang lebih pantas. Tambahnya, anggota Rela berada di mana-mana dan boleh menjadi mata dan telinga kepada pihak berkuasa dalam memastikan keamanan dan kedaulatan Sabah terus terjamin. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas majlis pemakaian pangkat 20 anggota bersekutu Rela di Tawau. Pada masa ini terdapat seramai 145 anggota bersekutu Rela di Sabah dengan 300,304 orang merupakan ahli Rela di seluruh negeri. Sementara itu berucap merasmikan Pusat Khidmat Komuniti Rela PKKR di Kompleks Indabah Kamal Sempurna, Datuk Kamariah berkata, dalam usaha untuk mengurangkan kadar jenayah dan mengekalkan keamanan setempat, setiap pasukan memerlukan fasiliti atau kemudahan untuk melaksanakan tugas tersebut supaya perkhidmatan dapat disampaikan kepada rakyat dengan lebih efisien. Katanya penubuhan PKKR ini bukan sahaja bertujuan untuk menjadi pusat rondaan keselamatan, malah dapat membangkitkan semangat anggota Rela untuk terlibat dalam aktiviti berkaitan. Setakat ini sebanyak 36 PKKR telah diwujudkan di seluruh negara. Jabatan Penjara Sabah perlu meningkatkan tahap profesionalismenya agar mampu bergerak seiring dengan perubahan masa. Ini kerana peranan penjara masa kini semakin mencabar, khususnya dalam memulihkan pesalah yang menjalani hukuman. Menurut Pengarah Penjara Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan, Haji Suria Haji Idris, para pegawai dan anggota Jabatan Penjara Sabah perlu mendidik diri masing-masing dalam pengurusan banduan supaya dapat memastikan golongan itu dapat menjadi aset kepada negara apabila dibebaskan nanti. Beliau berucap mewakili amanat Ketua Pengarah Penjara Malaysia Datuk Seri Haji Zulkifli Omar sempena majlis sambutan Hari Penjara ke-226 di Kompleks Penjara Kota Kinabalu. Haji Suria berkata Jabatan Penjara Sabah sentiasa bersedia berdepan dengan cabaran yang mendatang sesuai dengan peredaran masa. Tambahnya, pihaknya terbuka menerima model pemilihan baru yang mampu mengubah sikap banduan agar tidak mengulangi kesalahan mereka sebelum ini. Haji Suria berkata selain 6 kompleks penjara di Sabah iaitu di Labuan, Keningau, Tawau, Sandakan dan 2 di Kota Kinabalu, Jabatan Penjara Sabah juga mempunyai Pusat Pemulihan Pemasyarakatan PPP di Kota Belud yang mula beroperasi sejak Ogos tahun lepas.
Selain itu, pihaknya juga menyelia sebuah rumah transit di Kota Kinabalu bagi membantu banduan yang selesai menjalani hukuman untuk berdikari di luar tembok penjara. Dalam majlis ini, Haji Suria turut menganugerahkan pingat dan pemakaian pangkat serta sijil penghargaan kepada 83 penerima. Beliau turut menyempurnakan pemakaian pangkat kepada pelajar kadet koreksional penjara Malaysia dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bahang, Pinampang. Majlis yang dihadiri lebih 500 pegawai dan anggota lain-lain pangkat ini diserikan dengan persembahan silat tangkas penjara sentap yang dijayakan pelajar-pelajar kadet koreksional dari SMK Bahang, Pinampang. Pelancaran kad keahlian Kelab Anggota Jabatan Penerangan Negeri Sabah KAPSA dapat mewujudkan satu identiti bagi ahli kelab tersebut untuk dikenali dengan lebih meluas. Menurut penasihat KAPSA, Datuk Muhammad Saidi Haji Saria, pelancaran kad itu juga membuktikan kelab berkenaan mampu menjadi sebuah badan profesional dalam membantu ahli-ahlinya. Saya telah memikirkan bahawa KAPSA ini memerlukan satu identiti, bukan hanya setakat pada nama, tapi satu identiti dalam bentuk fizikal, iaitu untuk membuktikan bahawa KAPSA ini satu kelab yang boleh menuju ke arah satu badan profesional. Beliau berkata demikian kepada media selepas melancarkan kad berkenaan di Kota Kinabalu. Menurut Datuk Saidi, seramai 350 ahli KAPSA akan menerima kad keahlian masing-masing secara berperingkat. Daripada jumlah itu, seramai 10 ahlinya telah menerima kad keahlian bagi kumpulan pertama dalam majlis ini. Dengan kad keahlian berkenaan, setiap ahli boleh mendapatkan diskaun pembelian barangan di premis-premis terpilih sebanyak 10%. Dalam perkembangan lain, Datuk Muhammad Saidi berkata, KAPSA menyasarkan untuk memiliki bilik pejabat sendiri menjelang tahun 2020. Sekolah Menengah Agama SMA Kota Kinabalu dipilih untuk projek perintis program tahfiz modul Ulul Ahbab bagi Kepulauan Borneo bermula tahun ini. Yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG Sekolah Berkenaan Azhar Muhammad Ibno berkata, program tersebut bertujuan melahirkan golongan profesional hafiz Al-Quran selain seimbang dari segi akademik dan pengetahuan agama. Katanya SMA Kota Kinabalu dipilih berikutan prestasi peperiksaan sekolah yang membanggakan setiap tahun. Tahun lalu SMA Kota Kinabalu berada di kedudukan keempat bagi pencapaian peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM dan tempat teratas dalam kalangan sekolah agama di Sabah selain sekolah agama terawal ditubuhkan. Sebagai permulaan, seramai 125 pelajar dari seluruh daerah dipilih mengikuti program berkenaan dan bilangannya akan ditambah berikutan permintaan menggalakkan daripada ibu bapa. Tambahnya, bagi menyokong pelaksanaan program ini juga, Surau SMA Kota Kinabalu akan dibesarkan untuk memudahkan pelajar tahfiz menghafal Al-Quran secara berkumpulan dan dalam situasi lebih kondusif. Pembinaan surau berkenaan dilaksana menerusi pendekatan strategi Lautan Biru Kebangsaan NBOS antara Kementerian Pendidikan Malaysia KPM dan para guru serta PIBG sekolah. Azhar ditemui pemberita RTM selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Dr. Haji Johar Haji Mahiruddin di Istana Negeri Kota Kinabalu. Aktiviti perkemahan Jambori Pengakap Antarabangsa Tawau mampu membina jati diri para peserta selain membentuk generasi pelapis berwibawa dan berdaya saing. Menurut Menteri Belia dan Sukan Negeri Datuk Taufik Abu Bakar Titingan, Jambori anjuran Persekutuan Pengakap Malaysia Negeri Sabah dan diterajui oleh pengakap daerah Tawau ini berjaya menghimpunkan pelbagai bangsa, etnik serta budaya di samping membentuk masyarakat yang lebih sopan dan bertanggungjawab. Beliau berucap demikian ketika merasmikan Jambori Pengakap Antarabangsa Tawau di Kompleks Sukan Tawau. Datuk Taufik yang juga Wakil Rakyat APAS berharap program ini dijadikan platform oleh golongan remaja untuk membina ketahanan mental selain meningkatkan semangat patriotisme dan integrasi nasional. Seramai 2,500 peserta terdiri pasukan pengakap seluruh negeri serta Indonesia, kadet polis, pandu puteri dan kadet remaja menyertai Jambori selama 3 hari ini. Pada majlis ini, Datuk Taufik turut menyampaikan anugerah pingat Yang di-Pertua Majlis Pengakap Negeri Sabah kepada Presiden Majlis Perbandaran Tawau Ali Josipil selain upacara pemakaian skaf Jambori kepada wakil unit beruniform.
Usaha memartabatkan lagu-lagu tempatan di Sabah bakal terlaksana menerusi konsep penyiaran lagu-lagu tempatan Kupi-Kupi FM, sebuah stesen tempatan yang baharu beroperasi awal tahun ini. Menurut pengurus program stesen radio berkenaan Lester Miol, satu konsert percuma yang menghimpunkan artis tempatan dari Sabah akan diadakan di Dewan KDCA Penampang pada Sabtu ini bermula 7 malam. Konsep tersebut yang bertujuan mempromosikan artis tempatan Sabah sekaligus mewujudkan jaringan kerjasama antara artis-artis Sabah yang telah berjaya mencipta nama sebagai artis terkenal tanah air. Lester menyatakan demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu mengenai penganjuran konsep tersebut yang dijangka dihadiri 2,000 peminat lagu-lagu tempatan. Stesen radio tersebut yang menyajikan 80% lagu-lagu tempatan yang terdiri daripada etnik kaum Dusun Tatana, Kadazan dan Bajau adalah bertepatan dengan matlamat stesen itu yang boleh didengari di kawasan sepanjang Kuala Penyu ke Kota Belud. Stesen radio berkenaan bukan sahaja menjadi medium terbaik artis tempatan mempromosikan album mereka, malah menghubungkan masyarakat Sabah. Ia sekaligus menonjolkan bakat tempatan dalam industri hiburan yang semakin berkembang termasuk hiburan instrumental ala muzik tradisional etnik Sabah dan Sarawak. Beliau berharap kejayaan konsert julung kali itu akan menjadi titik tolak kepada stesen itu menganjurkan konsert amal pada masa akan datang bagi membantu golongan kurang bernasib baik, khususnya penduduk luar bandar di Sabah. Konsert yang menawarkan tiket bertuah penerbangan pergi balik 2 orang ke Jakarta itu akan dijayakan 23 artis tempatan Sabah seperti Firman, Marsha Milan, Francis Landong, Clarice John Mata dan Marcel Gatisi. Seterusnya kita ikuti acara yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 10 pagi ini yang di-Pertua Yayasan Dakwah Islamia Malaysia Yadim, Dr. Yusri Muhammad melakukan kunjungan hormat di Istana Negeri Kota Kinabalu. Seterusnya pada pukul 11 pagi, Dr. Yusri akan menghadiri majlis pelancaran penubuhan sukarelawan Al-Falah Yadim di Masjid Al-Kausar, Tanjung Aru. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri bahan berita dari Sabah hari ini. Kita kembali bersama Delila di Angkasa Puri. Silakan.